Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Sebagaimana yang saya janjikan, Amir Hijaz Fan sentiasa menemui anda dengan pelbagai bahan-bahan yang agak menarik. Dan malam ini kita bertuah, saya amat berucap terima kasih kerana begitu lama kita menunggu kehadiran Yang Amat Berhormat Presiden UMNO, sebab kita nak membicarakan soal politik UMNO, kita nak bicarakan soal negara. Apa khabar Dr. Sri? Alhamdulillah. Boleh Dr. Sri bagi cakap sepatah dua kata untuk pelayan-pelayan saya, sebab mereka rindu pada Dr. Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada semua. Terima kasih Dr. Sri. Jadi bersama dengan saya malam ni kita nak grill Dr. Sri. Kita nak bertanya Dino Taris Lindung. There is no script. Datuk Sri dia bawa ucapan, kita tak pakai. Kita akan bertanya sahabat saya, sahabat Puan Rahman, semua tahu beliau adalah merupakan mantan yang popular di TV3, dan AHF sentiasa free dan setiap pelayar-pelayar boleh bertanya dengan kita. Terima kasih saudara yang hadir ni. Datuk Sri dah ramai dah masuk masa Datuk Sri. Walaupun sepatutnya kita jam saya 9.30 dah masuk dah. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Saudara Fuad, saya bagi peluang pada anda untuk memulakan persoalan pada Yang Amat Berhormat Presiden UMNO. Silakan Fuad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Saya rasa semenjak Datuk Seri dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri, this is the first time I think. Dah lama kita tak bertemu. Saya ucap tahniah lah di kesempatan ini. Mula-mula sekali saya terkejut juga bila berita mengenai kesihatan Datuk Seri. So banyak stories simply masuk in and out. Kita pun tak tahu yang mana betul. Because there was no actually official punya statement from your side. So what actually kedudukan kesihatan Datuk Seri Ahmad? Silap saya juga sebab apabila saya menjalani apa yang dipanggil sebagai prosedur, pegawai-pegawai saya pun saya tak beritahu. Saya cuma berbisik pada seorang saja, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab di mesyuarat yang terakhir sebelum beliau ke New York, beliau telah memandatkan kepada saya untuk mempengurusikan mesyuarat kabinet minggu hadapannya. Saya beritahu minta maaf kerana saya terpaksa melakukan pembedahan. Kemudian pada minggu itu tidak ada mesyuarat kabinet kerana Timbalan Perdana Menteri kedua juga berada di negeri China. Saya ulangi, saya silap kerana saya tidak memberitahu secara resmi. Bila kita tidak mengeluarkan sebarang kenyataan, maka timbullah persepsi, timbullah spekulasi, timbullah tanggapan apa yang dipanggil adverse perception, persepsi yang sebaliknya. Dalam hal ini alhamdulillah, saya ingin bercerita sebagaimana saya bercerita dengan rakan-rakan dalam kabinet dan juga di mesyuarat kementerian dan juga majlis tinggi, bahawa setiap orang lelaki, saya fikir Datuk Kamal dan whether serius atau tidaklah, Mal ataupun everybody, kalau berumur lebih daripada 50 tahun, hampir ke semua orang lelaki mempunyai prostat. Saya mengetahui perkara ini ketika Allahyarham Tan Sri Megat Junid mengalami masalah ini dulu. Bila saya ziarah beliau sewaktu beliau berada di rumah sakit, saya tanya dengan beliau apakah simptom ataupun tanda-tanda pada prostat ni. Dia kata kerana kerap ke bilik air. Jadi saya kata saya pun kerap juga. Dia kata cuba cek. Jadi cek ni dua perkara, satu PSA kita, dan yang keduanya melalui biopsi. Biopsi ni artinya ditembak di tempat prostat itu, kemudian dia lihat jauh mana prostat itu, sama ada besar atau kecil ataupun ada mengandungi kanser dan sebagainya. Dan ketika itu saya diberikan ubat, dan untuk tempoh 20 tahun itulah. Ya Dr. Sri, masalah Dr. Sri, saya melihat Dr. Sri ni terlalu obses dengan kerja sehingga kan lupa soal kesihatan you. Saya dipahamkan Dr. Sri sepatutnya undergo to the medical treatment, but you are not going there. You pentingkan kerja you. Saya rasa begitu. Saya rasa
mungkin kalau keluarga pun marah juga. You boleh melupakan soal kesihatan you. Dan akhirnya terpaksa jadikan operatif begitu. Saya rasa kalau awal lagi tak ada masalah begini. Sila tu Sri. Ya, itu yang saya cerita 20 tahun yang lalu. Ya, kalau saya mengikut nasihat doktor, saya telah lakukan 20 tahun yang lalu. There you are. Ya, betul Sri. Tapi itu memang kedegilan saya lah ya. Dan yang penting semuanya telah selamat. Alhamdulillah. Telah selamat ya, dan kebetulan sekarang ini prosedurnya tidak ada pembedahan terbuka ya, open surgery ataupun ada cara laser, artinya masuk tube di tempat saluran pembuangan air kecil, dia terus ke tempat prostat tu. Sekarang ni saya gunakan doktor pakar tu menggunakan second generation robotic ya, dan ditebuk 6 tempat ya. Jadi robot tu yang buat kerja. Buat serius ya, jadi alhamdulillah, walaupun pelbagai-bagai spekulasi, pelbagai doa yang tidak baik pada saya, tetapi ramai yang juga mendoakan yang baik, alhamdulillah. Tapi saya melalui saya punya media sosial boleh katakan cukup ramai, 90% pelai-pelai saya mendoakan kesihatan you. Tapi saya tak boleh nak jawab. Sebab you berhasil soal penyakit ni, kita pun tak nak jawab. Jadi orang marah pada saya. Dia kata you close to the president tapi you kena answer. Apa boleh saya buat, Datuk Seri? Until you anak sulung you buat kenyataan, barulah kita ada kelegaan. Tapi saya yakin warga UMNO tentulah lega. Kan you, terima kasih lah pada warga UMNO mendoa Datuk Seri. Bukan saja keluarga UMNO, terima kasih keluarga UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO di semua peringkat. Ya Datuk Seri. Para ulama. Ya Datuk Seri. Dan rakan-rakan dan mungkin yang bukan rakan pun mendoakan. Tetapi yang lebih penting ni, Saudara Fuad, ialah doa daripada seseorang atau sekumpulan manusia yang tidak diketahui mendoakan kita. Itu Allah Ta'ala. Tidak ada hijab. Allah Ta'ala terima doa itu. Mungkin itu. So at this point of stage, can we say that Datuk Seri is fit to work now? I mean under di bawah nasihat doktor? Sepatutnya saya mula bekerja hari Senin. Cuti saya itu hari Senin. Tapi hari Jumaat saya terus datang ke mesyuarat Jemaah Menteri. Artinya saya beberapa hari lebih awal daripada apa yang itulah Fuad, saya mengatakan Datuk Seri ni dia work come first, dia obses untuk bekerja. Kesihatan boleh sepatutnya kerja semula hari Senin ni, hari Jumaat dah bekerja Seri. Kerja tak adil juga pada diri you. Baik Seri, kesihatan alhamdulillah you dah sihat sekarang ni. Cuma saya nak bercakap dengan Datuk Seri, saya sebenarnya sebagai warga, saya menerima call daripada kawan-kawan, mereka begitu terpegun dengan kemampuan, kemantapan Nadma, which is under you punya keyakinan yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim meletak you menjaga bencana alam dan sebagainya. Saya melihat kali ini, dulu apabila berlakunya ini banjir, kita berduyun-duyun hantar pakaian, hantar berlori-lori saya hantar makanan. Tapi kali ini semua mangsa banjir dipindahkan PPS, Pusat Pemulihan Sementara, dalam keadaan tenteram dan tempat duduk cantik. Lepas tu saya lihat itu hari di Kota Baru ada 6,700 mangsa banjir. See? So dia tinggal di situ dengan keluarganya. Bila habis dia boleh bawa makanan, relax. So reti Datuk Seri, which idea we get ni? Boleh bagi cerita macam mana datangnya idea ni? Akhirnya saya melihat you menyelesaikan masalah banjir ni tak macam dulu. Datuk Seri jangan lupa Seri, you kerahkan ketua wanita, semua turun, ketua pemuda turun ke Segamat, kita turun ke Baling Datuk Seri. Wanita sesi lengan apa semua, hantar makan, hantar beras. Tapi kali ini it's not quite serious Datuk Seri. Banjir di Terengganu, banjir di Kelantan, banjir di Johor, banjir di Kedah, semua tenteram. Dan saya boleh Datuk Seri terangkan sikit Datuk Seri. Saudara Datuk Kamal, Nadma ni adalah ciptaan saya. Nama Nadma itu ketika saya menjadi Timbalan Perdana Menteri untuk pertama kali. Ketika itu juga saya adalah pengurusi Jawatan Kasut Bencana Negara. Bila ada banjir ketika itu di bawah MKN, Majlis Keselamatan Negara, iaitu Jawatan Kuasa atau Urus Dia Banjir. Saya beritahu oleh kerana banjir ini berlaku setiap tahun, sama ada MTL, Monsun Timur Laut, atau MBD, Monsun Barat Daya. Kenapa kita tidak wujudkan satu agensi khas? Berbagai cadangan lah nama-nama. Saya kata kita kena cipta satu nama, dan saya cadangkan supaya
National Agency for Disaster Management. Oh, itu dapat nama NADMA tu. Ya, itu nama NADMA. Artinya agensi pengurusan bencana negara. Jadi ketika itu ahli parlimen Arau yang ada sekarang Ya. adalah menteri DJPM Ya. yang menjaga soal banjir ini. Ya. Dan beliau sangat proaktif ketika itu. Sebelum berlaku banjir saja beliau dah sampai dulu. Okey. Ya. Apa yang saya lakukan, ya, berdasarkan pengalaman yang dahulu. Ya. Kita mempunyai pengalaman berpuluh-puluh tahun bagi menangani banjir ini, dan kita sekarang ni ada MET yang dipanggil dulu Jabatan Kaji Cuaca, yang membuat ramalan bila luruan hujan melebihi seminggu daripada awal. Ya. Jadi oleh kerana kecanggihan teknologi dari segi perubahan iklim ini, ya, MET mempunyai satu formula dengan peralatan yang tercanggih, ya. Seminggu sebelum luruan hujan ataupun haluan angin yang membawa hujan itu sampai, ya, dipanggil early warning system, itu telah sampai kepada NADMA. Jadi kita menggunakan template atau acuan kemaman ketika Datuk Seri Ahmad Sabri Cik, Ya. ahli parlimen, Ya, kemaman banjir besar. Ya. Jadi template itu di mana bila kita dapat indikasi tentang luruan hujan untuk menyebabkan banjir di satu kawasan, lazimnya bila luruan hujan itu berada di tahap yang luar biasa, ditambah dengan air pasang besar. Ya. Jadi campuran air hujan dengan pasang besar ni, bagi air hujan itu tidak boleh keluar. Ya. Jadi apa yang kita lakukan, ya, 3 hari sebelum hujan lebat di luar, dalam keadaan luar biasa itu turun, kita telah tahu kawasan mana, dan kita telah ada senarai keluarga mana. Jadi kita minta pindah, ya, terlebih dahulu dengan bawa dokumen penting, Itu saja. kenderaan, Ya. ya, dan juga perkara-perkara yang tidak menyebabkan fatal accident, artinya tidak menyebabkan kehilangan nyawa. Ya. Jadi 3 perkara ini kita utamakan. Ketika itu juga kita mobilisasikan, Ya. ya, bukan sahaja wanita tadi, Ya. Jabatan Kebajikan Masyarakat, Ya. begitu juga NGO, termasuk Persatuan Radio Amateur. Ya. Ketika itu bila api tidak ada, elektrisiti tidak ada, jadi mereka menggunakan radio amateur ni untuk mendapat bantuan. Okey. Ya. Begitu juga NGO, Persatuan Kenderaan Pacuan Paroda, Ya. 4x4, ya, yang kita mobiliskan semua, ya. Wanita UMNO, Ya. umpamanya kita mobiliskan dengan skuad sayang dan sebagainya, Ya. untuk membantu. Jadi mobilisasi inilah yang kita lakukan, Alhamdulillah. supaya tidak ada fatal accident, tidak ada kehilangan dokumen dan sebagainya, dan senarai telah ada. Betul. Apa yang telah dilakukan dahulu hingga sekarang ialah PPS, Pusat Pemindahan Sementara. Yang kita lakukan sekarang ni Pusat Pemindahan Kekal, PPK. Oh, ada PPK pula, ya? Lazimnya PPS ini ditempatkan di sekolah-sekolah. Betul. Ya. Ya. Dan bila di sekolah tu lazimnya menggunakan kelas ataupun dewan. Ya. Ya. Di situ tidak ada bilik air. Di situ tak cukup tandas. Ya. Sekarang ni kita bina Pusat Pemindahan Kekal, dan apabila tidak ada banjir, pusat itu jadi dewan. Dewan kegunaan sekolah, dewan kegunaan orang ramai. Multifunction. Ada tandas, Ya. ada bilik air. Jadi apabila ada kemah-kemah diberikan setiap keluarga satu, dan kita mengambil contoh daripada Jepun sebenarnya, tu, ya. Jadi perkara ni alhamdulillah lah, Ketua Pengarah NADMA sendiri, Ketua Pengarah APM sendiri, Ketua Pengarah JKM, Ya. begitu juga Angkatan Tentera, Polis, Bomba dan Penyelamat dan sebagainya. Saya koordinasikan. Koordinasikan, dan saya mahu supaya acuan atau template ini diikuti di peringkat nasional, Ya. di peringkat negeri, dan di peringkat daerah. Alhamdulillah. Fuad, secara peribadinya, I should congratulate him. Sebab kenapa, Fuad? Ya. Sebab banjir kali ini yang besar tau, bukan sikit. 6,000 lebih di Kelantan, 3,000 lebih di Terengganu, 2,000 lebih di Johor dan di Kedah. Tapi satu saja kemalangan. Satu saja yang meninggal dunia di Kelantan, Sri.
Itu pun bukanlah ini macam dulu kalau selalu banjir ni mesti 2 meninggal, 3 meninggal. Tak ada. Begitulah koordinasinya. Saya rasa I should congratulate you, you melaksanakan impian dan harapan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk melihat derita rakyat dilaksanakan. Selepas beberapa hari pembentukan kerajaan Madani tahun lepas tu berlaku banjir besar. Dan jalan di antara Rompin dan Segamat putus. Betul. Sepenuhnya. Dan saya berhelikopter ke sana, dan pilot pun bagi tahu selepas saya sampai balik ke Kuala Lumpur, dia sendiri heran bagaimana saya berani dalam cuaca yang begitu. Betul. Saya kata tak apa, saya ambil risiko sebab saya tahu saya pernah jadi Menteri Pertahanan dulu. Bagaimana situasinya. Ada pengalamannya. Jadi saya koordinasikan untuk connectivity, penyambungan jalan antara Rompin dan Segamat ni dengan Bailey Bridge. Bailey Bridge, Bailey Bridge ni saya tahu sebab ada bekalan di JKR, bekalan daripada NADMA, bekalan Korps Jurutera Angkatan Tentera. Kita ada aset, kita harus mobilisasikan. Oleh sebab itu saya arahkan dengan koordinasi semua ni, mesti jambatan Bailey ni mesti dibina dalam tempoh 72 jam. Dan alhamdulillah ianya dapat dibina dan hubungan dapat dibuat. Saya dapat menyaksikannya, saudara Fuad, Dr. Fuad, ketika seorang doktor pakar daripada Segamat yang mahu ke Rompin. Ada satu kes yang sangat berat di hospital Rompin itu, botnya itu yang membawa dia dan juga dua anggota penyelamatnya terpaksa ikut arus lebih kurang dalam 1.5 km daripada tempat nak menyeberang, lajunya arusnya, dan saya tidak dapat berkomunikasi. Jadi kita terpaksa mencari jalan untuk menyelamatkan doktor sendiri yang nak menyelamatkan nyawa orang tu. Tetapi apa yang dapat kita lihat di sini ialah koordinasi. Antara agensi. Yang lebih penting adalah dari segi memobilisasikan semua peralatan. Terima kasih, Cik. Bagi saya NADMA ni memang close to my heart bila saya melihat keadaan begitu, dan saya tak keterlanjuran lah kalau saya nak ucapkan tahniah Zee, because tak ada kemalangan jiwa yang serius. Fuad, you got anything to ask sama beside NADMA lah, sebab kita ada 3-4 perkara lagi ni yang lebih panas lagi tak? So Datuk Seri Zahid, yang saya tengok dulu, yang saya kenal dulu, waktu saya buat reporting lain berbeza daripada Datuk Seri Zahid yang sekarang telah menjadi Timbalan Perdana Menteri. Kalau orang Kedah kata sekarang nampak cengeng sikit. Betul, faham cengeng apa? Faham, tahu. So cengeng sikit. Cengeng. Because of the so many tuduhan, this and that, you have to face. How do you handle it? Saya bila saya jadi menteri dalam negeri, saya terpaksa cengeng. Cengeng ni orang yang tak faham artinya bengis. Nampak bengis. Tapi hati sentiasa lembut dan baik. Tak berlapang dada tak sih. 3 ekar belah kanan, 3 ekar belah kiri. Saya yakin pelajar-pelajar saya dia faham bila saya kata 3 ekar belah kanan, 3 ekar belah kiri, itulah Datuk Seri Zahid Hamidi. Berlapang dada. Tapi cengengnya macam mana? Dia jawab. Siapa yang tak kenal maka tak cinta lah. Siapa peribadi saya yang sebenarnya. Mungkin wajah saya Allah Ta'ala tentukan, sebab kalau saya senyum banyak sangat nanti ramai sangat tertarik, susah juga saya kan. So apa ni, dah setahun kerajaan Madani, 1 tahun 3 hari. So banyak orang soalkan apa yang dapat buat, tak nampak apa-apa dia buat, especially mengenai perjuangan untuk orang Melayu dan Islam. Kan Datuk, saya tadi pergi ke Bukit Jalil, di sana semua kementerian memperlihatkan apa yang dibuat dalam tempoh 1 tahun ini, dan saya tadi meresmi dan melancarkan program TVET di sana, dan sila datang lihat. Kalau ada yang mengatakan dalam tempoh 1 tahun ini tidak buat apa-apa, saya lihat tu. Saya tidak berhajat untuk mewawarkan yang terbaik. Kita buat baik bagaimanapun kalau kebencian itu mengatasi dari segi realiti, maka dia tetap benci. Buat baik macam mana pun tetap kata jahat. Jadi sila lihatlah apa yang dilakukan oleh Datuk Seri share kita satu benda yang
yang you rasa very significant untuk orang Melayu yang kementerian dah buat ke, kerajaan dah buat ke? Saya telah diberikan tasking untuk menganjurkan Kongres Ekonomi Bumi Putra. Okey. Ya. Dan saya meneliti kertas kerja Kongres Ekonomi Putra pertama, kedua dan ketiga. Ya. Saya telah membentuk kerajaan, telah membentuk komiti dan wujudkan kluster. Ya. Ini cerita tentang apa yang akan kita lakukan bulan Mac nanti. Ya. Kita lihat ya, dari segi umpamanya ada tanggapan mengatakan Islam terancam. Ya. Kita lihat bagaimana dalam tempoh penggal yang lalu, ya, beberapa peruntukan untuk kemajuan agama Islam ditarik balik. Ya. Bagaimana kita lihat peruntukan untuk MARA dan untuk KKDW yang dulu KPLB dikurangkan. Ya. Kita lihat bila Datuk Seri Anwar membentangkan kajian separuh penggal, ya, membentangkan ekonomi madani, ya, kemudian membentangkan belanjawan 2024, ya, terlalu banyak perkara-perkara yang baharu yang telah dihidangkan. Saya lihat di kementerian saya sendiri, ya, tentang bagaimana kelas kemas, tadika dan tabika kemas, ya. Di sana terdapat lebih kurang 11,580 tabika kemas, ya, di seluruh negara. Ada yang menyewa rumah orang, ada yang menyewa dewan dan sebagainya. Tetapi pokok yang paling penting ialah pendidikan prasekolah harus ditekankan dengan menekankan soal akidah. Soal bagaimana penghafalan surah-surah penting daripada awal. Kerana anak-anak yang berumur 2 hingga 6 tahun ni tangkapannya terlalu cepatnya. Itu sebabnya dengan kerjasama UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, dengan kerjasama Yayasan Pahang, dengan kerjasama Yayasan Pintar, ya, kemas. Guru-gurunya bukan hafal Quran, bukan hufaz, tetapi kita lakukan training for the trainers. Ya. Mereka itu kena hafal dulu sebelum anak-anak hafal. TOT, ya. Training of the Trainers. TOT ini kita lakukan, ya. InsyaAllah ya pada tahun 2026, ya. Okay. Cuma insyaAllah 2 tahun daripada sekarang kita akan melahirkan 100,000 anak-anak kecil ni yang mini hufaz. Alhamdulillah. Ya. Mini hufaz surah Waqiah, surah Yasin, Ya. surah Ad-Duhan, ya. Begitu juga surah-surah yang lain, ya, yang kemudiannya apabila mereka masuk sekolah rendah, insya-Allah dengan kerjasama Kementerian Pendidikan, saya telah mengadakan perbincangan dengan Menteri Pendidikan untuk melakukan perkara yang sama. Ya. Itu sebabnya perkara 40 hadis umpamanya di sekolah, ya. Ini sesuatu yang dikemukakan tetapi disalah tanggapkan, ya, seolah-olah kita nak convert untuk orang bukan Islam. Sebenarnya tidak begitu, ya. Jadi banyak lagi perkara-perkara yang baharu, umpamanya saya lihat, ya, yang baru Majlis Halal Malaysia umpamanya, ya, Majlis Tibet Malaysia umpamanya, ya, Majlis Kesawan, ya. Kebetulan walaupun saya menjaga KKDW tapi saya pengurusi Jawatankuasa Kabinet ni, ya. Jadi tugas kementerian dan tugas sebagai TPM ni sekurang-kurangnya saya mempengurusikan tidak kurang daripada 29, ya, 29 Jawatankuasa Kabinet, ya, yang meliputi pelbagai kementerian. Zaman bosku dulu, saya tidak banyak sangatlah diberikan tanggungjawab, cuma 49 gitu. Tapi sekarang ni kerana ada 2 TPM, tugas tu kurang sikit. Saya sangat hands on, ya, dalam perkara ini. Kalau tanggungjawab itu diberikan pada saya pastikan, ya, bukan saja mesyuarat, mesti ada follow through, mesti ada tindakan susulan. Itu yang saya lakukan, ya. Umpamanya baru-baru ni apabila soal TVET, ya, TVET ni melibatkan 12 kementerian dan perbelanjaannya 6.8 bilion setahun, ya. Dan terdapat 1,344 institusi TVET seluruh negara, ya, yang melibatkan kira-kira 285,000 pelajar, ya. Apa yang saya tekankan ialah mesti ada dasar supaya tidak lagi, ya, menteri bertukar tidak apa, dasar jangan tukar. Ya, kerajaan bertukar dulu tak apa, ya, lepas yang akan datang jangan tukar lagi. Supaya dasar itu dikekalkan, ya, untuk kepentingan rakyat.
Berapa employability dia? Ya. Keboleh pasaran ni berapa? Betul. 98.5%. Ini bukan kejayaan, Saudara Fuad. Ya. Okey, Datuk Seri, itu on the governmental lah, kerajaan. Saya teringat Datuk Seri pernah berucap di Perhimpunan Agung UMNO. Kita balik pada UMNO. Jangan lupa ni Fuad, Datuk Seri adalah Presiden UMNO. Datuk kata nak menzahirkan 2 juta hufaz Al-Quran. Sejauh mana dia sudah mencapai di peringkat warga UMNO? Warga UMNO. Saya tidak Hufaz Al-Quran. saya tidak boleh mengkhususkan pada UMNO sebab dasar tahfiz negara ini bukan untuk UMNO. Okey. Ya. PAS pun jangan kata itu untuk dia saja. Ya. Kita berfikir tentang ummah keseluruhannya. Betul. Ya. Apa yang telah ditugaskan oleh Datuk Seri Najib dulu kepada saya bila beliau melakukan TN50 ataupun transformasi nasional tahun 2050. Betul. Ketika itu beliau berhasrat dan mengarahkan saya untuk mewujudkan seramai 125,000 hufaz. Artinya hafal Quran 30 juzuk. Tetapi mereka ni menjadi ahli profesional, engineer, arkitek dan sebagainya, ya. Jadi hafal Quran saja tidak cukup. Ya, untuk jadi imam saja engineer pun boleh jadi imam. Ya. Jadi Itu sih kesian kat kita tengok. imam yang hafal Quran orang ni tapi buat air tak ada berprofesional. orang. Umpamanya apabila beberapa mahatafiz yang saya tivetkan, ya, 2 orang daripada pelajar lepasan tahfiz ni telah menjadi jurutera. Jurutera bukan jurutera awam, jurutera aviation, jurutera penerbangan. Ya. Dan sekarang ni in the pipeline tidak kurang daripada 150 lagi yang akan jadi jurutera. Mereka bukan bekerja dengan sikat MRO, maintenance, repair and overhaul biasa-biasa. Mereka bekerja dengan Airbus dengan Boeing. Ya. Dengan sebuah syarikat pendali di Melaka, di Batu Berendam dan beberapa tempat lagi di Subang. Ya. Perkara-perkara macam ini, ya. Perkara yang baik bukan jadi bahan berita lah, Saudara Fuad. Yang tidak baik jadi bahan berita. Saya pun ada PhD dalam komunikasi. Jadi selalunya semua pelajar komunikasi atau mass media kata, ya, kalau postman hantar surat digigit anjing itu biasa. Ya, itu biasa. Tetapi kalau postman bergigit anjing itu luar biasa. Itu jadi berita. Itu ni ada. Jadi dalam kali ini kita harus lihat, jangan hanya aspek berita yang baik, yang tidak baik dijadikan sebagai bahan. Hadring, saya nak tanya soalan lagi ni. Daga saya sakit tekak sendiri. Musim sekarang ni kena kering tekak kena basahkan. Tak tanya jam saya, nanti ada yang kata wah jam saya ini Jam UMNO. Jam yang terlalu mahal 100,000. Ini jam UMNO, ya, UMNO. Ada lambang UMNO dalam tu. Bukan nak promosi untuk dapat komisen jual itu. Ini pun Menteri Besar faham bagi pada saya. Okey, terima kasih. Okey, Datuk Seri. Now, Fuad nak tanya Datuk Seri. Tadi Datuk Seri ada keluar dalam media. Datuk Seri ada buat pernyataan bahawa ada orang dalam UMNO ini konon-konon nak jadi pemimpin ibarat tikus membaiki labu. What do you mean by tikus membaiki labu? Yang you maksudkan. Ada dalam media ni. Kenyataan ibarat tikus membaiki labu untuk memperbaiki UMNO kononnya. Hari ni ada keluar dalam kenyataan dalam media. Betul, saya bercakap begitu kerana bekas-bekas tokoh ini kononnya mahu membaiki UMNO daripada dalam. Ya. Selepas kita tidak cukup kursi untuk kerajaan selepas PRU pada tahun 2018, ya. Mereka ini lebih pandai daripada orang yang pandai-pandai lah, ya. Akhirnya mereka tidak lagi berada di dalam UMNO, ya. Itu pilihan mereka. Jadi mereka itulah tikus, ya. UMNO ini umpama sebagai labu, ya. Jadi dalam kononnya mereka orang yang terbaik, ya. Kononnya keluar sekejap, ya. Keluar terus lebih baiklah, ya. 1,5,000 sekarang ni 1.5k is waiting you. Jadi dalam kali itu saya ingat kalau terlalu hebat sangat bentuk parti sendirilah, ya. Supaya apa nama ni yang sayang pada UMNO saja yang jaga UMNO lah. Betul, tapi ia punya Sisat Agung pula buat kenyataan. Dia kata kalau nak membaiki UMNO ni berhenti berbalah. Presiden kata
Macam nak baik tikus baik labu. Tapi Sisa Agung kata kalau nak UMNO tu baik, mesti hentikan perbalahan. Ya. Boleh you explain for Saya me? tidak ada perbezaan. Ya. Selama ni kita berbalah yang jadi begini. Dia kena pun negosi. Ya. Kan kita lihat ya apa yang Datuk Seri Najib tak bagi pada rakyat. Betul. Ya. Ketika beliau jadi Perdana Menteri yang cukup baiklah ya. Bukan saja perancangan ekonominya, dari segi pendidikan ya cukup melata ya. Tetapi kerana persepsi tidak diurus dengan baik ketika itu mungkin ya. Akhirnya kita terpaksa membayar harga yang mahal. Betul. Ya. Dan saya sangat kasihan pada Datuk Seri Najib kerana beliau berada di belakang tabir besi. Betul. Ya. Jadi beginilah ya, yang penting saya sering menyebutkan ya, physical happiness ya. Kalau kita memberikan sesuatu cara lahiriah tanpa kita menyantuni soal batiniah ya, spiritual happiness. Orang dapat mula-mula terima kasihlah. Kali yang kedua dia kata terima kasihlah. Kali yang ketiga ini hak aku. Jadi tak ada appreciation langsung ya. Dalam hadis sahih menyebutkan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak namanya bersyukur pada Allah Taala jika tidak berterima kasih pada orang yang memberi. Yang memberi kerajaan. Ya. Yang beri ketika itu Datuk Seri Najib sebagai ketua kerajaan. Ya. Jadi hingga kalah itu yang kita terpaksa melakukan sesuatu yang lebih baik dan tikus-tikus yang berbaik ke labu ini makin merosakkannya. Jadi itulah kita harap mereka membentuk parti barulah. Fuad, did you agree with me, Fuad? Datuk Seri Zahid ni sekarang ni, dia menjadi target kebencian, bukan kebencian warga UMNO, kebencian daripada mereka yang tak dapat kuasa. Sebab itu saban hari apa yang dilakukan berusaha untuk menjatuhkan Datuk Seri. Can you put some question to him? Fuad. Banyak benda actually. Salah satu macam apa ni, mereka di luar sana mengatakan bahawa UMNO tidak mahu menerima hakikat bahawa parti telah kehilangan sokongan. Ya. Baik, saya take on that. Kita menerima hakikat. Kita menerima hakikat ya. Sebab kita lihat ya, selain pada usaha-usaha yang kita lakukan, divine intervention ya, harus kita lihat juga ya. Munasabah atau tidak ya, UMNO menang hanya 26 kursi ya. Dan parti-parti komponen dalam BN hanya menang 4 kursi, artinya 30 ya. Sepatutnya kita pembangkang. Betul. Sepatutnya ya. Bagaimana sebuah parti yang dapat 43, sebuah parti yang dapat 30 lebih, mereka jadi pembangkang, yang 30 jadi kerajaan. Cuba lihat ya. Kita lihat selama 22 bulan UMNO jadi pembangkang ketika itulah waktu Atuk menjadi Perdana Menteri ya. Ketika itu bagaimana ya kita melihat ya tokoh-tokoh UMNO ini dibangsakan, tidak kurang juga pada saya dan yang lain-lain ya, kerana disimbahkan dengan persepsi yang sangat-sangat negatif, diaibkan, ditelanjangkan ya, seolah-olah kita tidak ada maruah langsung ya. Akhirnya divine intervention menentukan bahawa ya, saya mempunyai hidayah daripada Allah Ta'ala untuk melakukan sesuatu ketika itu ya. Akhirnya ganti pada orang lain. Orang lain bila dapat jawatan tu, dia nak bunuh UMNO pula. Takkan saya nak diam sebagai Presiden UMNO. Sempatlah dia 17 bulan jadi Perdana Menteri. Kita promote orang kita sendiri jadi Perdana Menteri. Bersekongkol pula dengan pihak-pihak tu. Takkan saya nak diam. Betul. Itu sebabnya ketika pilihan raya Negeri Melaka Majlis Tertinggi memutuskan kita harus pergi Solo. Betul. Ketika itu ada pendapat yang bersekongkol dengan sana, mengatakan kalau kita pergi Solo kita hanya menang 9 kursi. Saya kata tidak apa, 9 kursi pun 9 kursi lah. Tapi akhirnya kita menang berapa? 21 kursi daripada 26 kursi. Berapa itu? Lebih daripada 3/4. Saya bagi tahu Perdana Menteri ketika itu, buat pilihan raya umum cepat ketika rakyat masih mahu dengan UMNO dan BN. Tak mahu. Akhirnya saya pakat dengan Datuk Asni ya, supaya Johor dibubarkan. Ingat tak? Okey. Dan sekali lagi Johor menang lebih daripada 2/3. Menang besar. Menang besar. Saya bagi tahu dia sekali, cepat bubar. Ding dong. Dia
baik dengan tikus-tikus yang baik kelabu. Yang begitu. Oh, Datuk sebut tikus-tikus meletup ini apa guru? Artinya guru mengiyakan apa yang saya katakan. Jadi dalam hal ini, if we would like to do the right thing, the timing must also be right. Untuk melakukan sesuatu yang baik, waktunya, tempoh jeda waktunya mesti baik. Must be very timely dalam perkara ini. Jadi sebijak mana pun seseorang itu, tetapi kalau tidak mematuhi keputusan jamaah, akhirnya jamaah itu akan jadi hiruk pikuk sebagaimana yang kita lakukan. Yang menanggung apa yang kita tanggung sekarang, tetapi insya-Allah dengan formula yang baru ini, dengan kerajaan perpaduan ini, walaupun cuba lihat dari segi kemunasabahan, 82 campur 30, 112. Itu satu jumlah yang mencukupi untuk Cina kata ngam sui. Selepas pembentukan itu, untuk dapat 2/3 mesti ada 148. Campur dengan GPS, campur GRS, campur dengan parti lain 148. Betul. Seorang keluar masuk 5, lebih 148. Betul itu. Itu bukan divine intervention kan saudara. Kita boleh usaha. Faiza azamta, kita usaha, fatawakkal 'ala Allah. Usaha dulu baru tawakal pada Allah Taala. Insya-Allah Allah Taala. Usaha tu ada lagi nak masuk tu. Itu saya serah pada mereka dan nak tanya presiden nanti kalau saya kata aman masuk, dia kata saya bagi rasuah pada dia orang. Datuk dah melihat bahawa sudah lepas tahun sudah wujud satu kestabilan politik dalam negara. Saya rasa 152 cukup stabil. Dulu bila pembentukan kerajaan yang lepas 114 saja. Selepas tu bila ada yang tarik diri, ketika itu 114 tolak dengan 9 samaan 114. Apa penyedih Perdana Menteri ketika itu tahu. Bila saya tarik yang 15, 114 tolak 15 baru dia tahu. Itu yang tukar Perdana Menteri tu. Saya lihat banyak usaha untuk memberi gambaran bahawa political stability, kestabilan politik kita belum dicapai, so that kita boleh move on ni. Saudara Fuad, minta maaf saya tepuk paha ni. Berapa kursi yang dia orang ada sekarang? 69? Dengan kemenangan di Kemaman, ahli parlimen Kemaman tu akan jadi Perdana Menteri untuk tebuk atap. Mana Sabah ke? 69 kursi. 69 kursi bentuk kerajaan. Oh, kononnya ada daripada UMNO 10 dia. Ingatlah akta anti lompat parti mesti on block, mesti en block. 30 tu. Takkanlah saya nak masuk ikut tikus-tikus tu. GPS. 23. Kita telah ada pack yang baik. GRS, warisan, KDM dan sebagainya. Yang tak stabil ni bila 222 baru stabil, saudara Fuad. Bila nak sampai ni? Tak pernah. Saya fikir kalau kita dapat more than 2/3 majority, itu stabil lah, saudara Fuad. Persepsi itu harus dibetulkan. Explanation kita. Ini bila orang kutuk pemimpin, kita pun walaupun tak kutuk, kita pergi forward pada orang, kita terul pada orang lain pula. Terus saya melihat dalam keadaan sekarang, orang kata bila aku pujuk-pujuk tak dapat, kepinah-pinah tak dapat, aku pujuk bawa lari. Bagaimana hubungan? Masa dah ada kenyataan bahawa kononnya UMNO nak berbaik dengan PAS. Can you comment on that, Sri? Saya telah berikan komen apabila wartawan tanya dengan saya. Saya ingat orang yang banyak kali kahwin ni, bila dia nak rujuk balik, tapi jandanya tak mau. Artinya gila talak lah tu. Orang nak rujuk tu gila talak. Itulah kadang-kadang parti tu parti gila talak. Bagaimana dengan bersatu? Lagi tu. Jangan kahwin Cina buta lah. Cina. Nampak gayanya kita mempunyai banyak. Datuk Seri, sekarang ni mata yang melihat 1/5,000, Datuk Seri. Belum lagi yang ini live yang saya biasa sebenarnya. Waktu begini Datuk Seri baru bermula sebenarnya. Hari ni baru saya nak bermula dah 1.5, Datuk Seri. Memang ramai betul nak menonti kehadiran. Saya minta maaf, saya tak cakap sebagai TPM di sini. Ya. Tidak cakap sebagai Presiden UMNO. Saya cakap ini dari hati saya sebagai Zahid Hamidi. Apa perasaan you bila orang tuduh macam-macam? Perasaan saya sendiri, kalau saya sendiri pun mengamuk saya, sebab tu saya tak mahu masuk dalam politik. Saya rasa kalau kena pada diri saya,
Saya rasa tak mampu saya. Kalau takut dilanda ombak, jangan berumah di tepi pantai. Wah. So bagaimana hubungan you dengan Perdana Menteri sekarang? Hubungan bukan baru. Bukan baru. Ya, bukan baru. Hubungan lama. Dan saya melihat sepanjang musim pilihan raya tu sendiri, sama ada pilihan raya di Pelangai, pilihan raya di Fuad, kita tengok pilihan raya di Terengganu dan sebagainya. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia naik pentas. Macam pilihan raya di Nambah Negeri tu hari. Oh, tinggi dia lambung you, 4 tan punya angkat je. Apa perasaan you? Saya tidak mengharapkan sesiapa melambung saya. Tak ada. Begitu dia kata tak ada. penyelamat apa semua tu. Tapi saya rasa bila beliau melontarkan perkara itu, beliau ikhlas. Ikhlas ya. Dan saya pun tak janjikan apa-apa pada beliau. Ya. So guys, saya pun tak, saya tahu you pun tak, saya tak baik. Fuad, you got anything to say to us? Nak minta pencerahan sikit. Kita time tak Pencerahan banyak. apa ni pasal Ya. yang 4 sokong Kemet. 5 sekarang. 5 sekarang. So daripada sudut akta lompat parti ni, dia tak keluar parti. Dia sokong. So situation dia dalam parlimen tu macam mana? Kerajaan dapat tambah 5, tapi dia Tak keluar daripada parti dia. So macam mana? Dia tidak melanggar akta anti lompat parti. Dia cuma menyokong. Dia tak mesti akan keluar. Ya. Jadi Unless kalau dia dipecat, dia safe juga. mengikut analisis yang dibuat oleh Menteri Undang-Undang, ianya tidak menjejaskan kedudukan seseorang ahli parlimen itu mengikut akta anti lompat parti itu. Jadi getihnya sebenarnya Fuad ni sokong tu mana sampai minta untuk berada di blok kerajaan berada. Lepas tu dah tengok dah bergaduh sama-sama dia orang. Kita malah nak cerita parti dia orang, biarlah. Saya bercerita tentang presiden parti saya je lah. Cuma saya nak tanya perasaan Datuk Seri, apa admin dah habis masa ke? Aduh, admin dia kacau saya Datuk Seri sebab kita bagi you masa. Perasaan you bila you kena tomahan yang begitu teruk, turun naik mahkamah. Saya melihat wajah you, tapi you punya ketekunan, orang kata perak ada pedor lah. Datuk Seri pedor betul-betul dengan politik. Saya rasa tak mampu. Apa sebenarnya Datuk Seri? Panduan saya apa yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, ketika hijratul Rasul daripada Makkah ke Madinah. Madinah Mukarramah. Ya. Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah. Ya. Selalu saya kena betulkan. Maksud saya bukanlah pakar sangat besar agama. Ketika berada di Taif, Ya. ya, Rasulullah sampai di baling dan giginya patah, ya, berdarah-darah dan sebagainya. Ya. Dan perjalanan daripada Mekah ke Madinah bukan macam sekarang naik high speed train. Betul. Jalannya Batu kerikil. batu tajam dan bergunung. Ya. Bergunung, ya. Saya fikir hujan-hujan, ya, bapa saudaranya sendiri, ya, yang sayang dan memelihara beliau tidak ikut. Ya. Sepupunya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, Duk makin hamun. Ya. pelbagai lah. Ya. Apa sangatlah hujan-hujan yang begini. Kita redha lah. Ya. Pak. So, Datuk Seri got anything say to the player? Untuk peminat-peminat AHF ni, ya, saya sebagai seorang sahabat lah, Ya. saya kagum dengan serba keterbatasan lah, dalam banyak aspek. Ya. Masih terus boleh survive. Ini seseorang yang luar biasa. Terima kasih. Ya. Cumanya kalau kawan-kawan yang mula kaya, tolonglah beliau ni, ya, untuk ada studio yang lebih baik, ya. Ini baik dah bandingkan seorang-seorang dulu. Terima kasih saudara Fuad, walaupun beliau telah lama meninggalkan secara resmi dunia media, tetapi beliau masih tahu minat, ya. Soal cengih tadi saya minta maaf banyak-banyak, dan sebenarnya hati saya baik. Saya masa tidak mengizinkan kita sentiasa, waktu itu sentiasa mencemburui kita. Saya kalau boleh memang nak panjang, tetapi apakan daya kita. Saya berharap satu ketika nanti kita dapat berkesempatan untuk bersama lagi dengan presiden yang kita kasihi. Saya melihat beliau sebagai presiden saya. Bukan saya orang UMNO, saya bukan ahli UMNO, saudara. Ini Datuk Seri Presiden adalah Presiden UMNO. Sewajarnya kita pertahankan. Pada warga UMNO seketikalah
yang dapat saya sajikan untuk anda. Ingatlah saudara, AHF Amir Hijaz Fans sentiasa menyajikan sesuatu yang terbaik untuk anda, sama ada dari segi berita dan juga komen-komen anda. Ingat saya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kita adalah warga cinta damai. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Datuk Seri. Terima kasih.